Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ain binti Azhar, pemegang kad matrik KBN 2108103170. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ain binti Muhammad Nawi, pemegang kad matrik KBN 2108100056. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Amira Akila binti Abdul Hafiz, pemegang kad matrik KBN 2108100049. Assalamualaikum. Nama saya Nur Sharfa Alia binti Nur Hisham, bernombor matrik KBN 2108100329. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adelina Syazlin binti Abdullah Zawawi, pemegang kad matrik KBN 2108100073. Saya akan menerangkan pula tentang pengenalan bagi tajuk zina. Hukum bagi berzina atau perbuatan yang menghampiri kepada zina adalah haram dan ianya akan mendorong atau membawa kepada dosa yang besar. Oleh itu, bagi mereka yang melakukan perbuatan tersebut akan mendapat dosa yang besar kerana perbuatan zina itu merupakan perbuatan haram dan terkutuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, antara contoh perbuatan yang menghampiri kepada zina adalah dengan melihat, merenung dan bercakap antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram tanpa hajat atau tujuan yang diharuskan syarak. Selain itu, duduk berdua-duaan di tempat yang sunyi tanpa orang ketiga yang menemani seperti wali atau adik-beradik dan sebagainya juga merupakan perbuatan yang menghampiri kepada zina. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang definisi bagi tajuk zina. Zina ini bermaksud apabila dua orang yang bukan suami isteri melakukan persetubuhan yang dihalalkan untuk pasangan yang sudah berkahwin. Maksud lain tentang zina pula adalah apabila seorang lelaki dan perempuan melakukan persetubuhan tanpa ikatan nikah yang sah di sisi syarak. Dengan ini, jika seseorang lelaki itu ingin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita tersebut, maka wajiblah bagi lelaki itu untuk mengahwini wanita itu terlebih dahulu. Saya akan menerangkan tentang dua penzina dalam Islam. Penzina terbahagi kepada dua kategori mengikut jenis pelakunya, iaitu yang pertama adalah zina ghairu muhsan atau zina melibatkan individu yang belum bernikah. Kebiasaannya zina ghairu muhsan terjadi pada pasangan-pasangan yang bercinta yang terlanjur kerana terlalu asyik nak membuktikan kasih sayang masing-masing. Zina yang kedua pula adalah penzina muhsan, iaitu perbuatan bersetubuh yang melibatkan sekurang-kurangnya seorang individu yang masih dalam perkahwinan dengan seorang individu lain. Sebagai contoh, seorang suami yang masih lagi menyimpan teman wanitanya atau seorang isteri yang tetap mahu bersetubuh dengan bekas teman lelakinya walaupun selepas berkahwin. Syarat untuk jatuh zina muhsan adalah pelakunya telah bernikah dan berjimat dengan pasangannya, sudah baligh dan berakal serta melakukan perbuatan terkutuk itu dengan rela hati tanpa dipaksa. Hukuman bagi penzina muhsan adalah penzina yang memenuhi ciri-ciri muhsan iaitu baligh, berakal, merdeka dan pernah bersetubuh dalam akad nikah yang sah, maka dia tertakluk kepada hukuman penzina muhsan iaitu direjam dengan batu hingga mati. Manakala hukuman penzina bukan muhsan pula ialah sekiranya seseorang individu berzina dan dia bukan muhsan iaitu belum berkahwin, dia akan dihukum dengan 100 kali sebatan dan dibuang negeri selama setahun. Pada video kali ini saya ingin menerangkan faktor atau punca berlakunya zina. Terdapat banyak sebab mengapa anak-anak remaja kita sering terjebaknya dengan zina. Secara ringkasnya adalah 3 faktor dan puncanya.
Faktor yang pertama ialah pengaruh rakan sebaya. Setiap individu mestilah berhati-hati dalam memilih rakan kerana rakan sebaya memainkan peranan yang besar dalam mempengaruhi remaja ke arah masalah sosial. Hal ini kerana mereka mengalami banyak pertukaran fizikal, perkembangan sosial dan psikologi yang sama. Manakala faktor yang kedua pula ialah kurang perhatian daripada ibu bapa. Kurangnya perhatian daripada ibu bapa adalah faktor dalaman terbesar dalam diri seseorang remaja. Anak-anak yang tidak mendapat perhatian sepenuhnya daripada kedua ibu bapa merasakan bahawa mereka tidak mendapat kasih sayang yang sewajarnya. Apabila hal ini terjadi, maka anak-anak merasakan bahawa kekosongan yang perlu diisi tersebut boleh didapati di luar rumah. Maka terjadilah perbuatan yang tidak bermoral antara lelaki dan perempuan tanpa batasan dan sekatan daripada ibu bapa. Bagi faktor yang terakhir pula adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan adalah punca kepada perbuatan yang tidak sopan. Islam melarang keras perbuatan tersebut kerana sifatnya yang merapatkan hubungan antara lelaki dan perempuan ajnabi boleh mendorong pasangan tersebut berkelakuan tidak sopan, berkhalwat dan berkemungkinan besar terjerumus dengan perzinaan. Secara psikologi, lelaki dan perempuan yang bukan mahram yang sedang berdua-duaan akan mudah mengalami total reflex, iaitu keadaan di mana seseorang wanita tidak mampu berbuat apa-apa pada saat lelaki terdorong melakukannya hubungan seksual dengannya. Namun, sebagai sesama manusia, tugas kita untuk saling menegur perlu diteruskan. Pada video kali ini, saya akan berkongsi dengan anda semua tentang jenis-jenis zina dalam Islam. Zina dalam Islam terbahagi kepada beberapa jenis, yakni zina alama, zina muhsan, zina ghair muhsan. Yang pertama ialah zina alama, iaitu yang membawa maksud zina yang dilakukan menggunakan panca indera sendiri. Zina alama pula boleh dibahagikan kepada 5 jenis perbuatan, iaitu zina ain. Zina ain terjadi apabila seseorang itu memandang individu lain dengan perasaan bernafsu. Seterusnya ialah zina qalbi, iaitu melalui hati. Zina ini membuatkan seseorang berimajinasi tentang perbuatan seksual dengan individu yang lain. Zina yang seterusnya ialah zina yadin, iaitu zina tangan. Zina ini terjadi apabila seseorang itu dengan sengaja memegang individu lain dengan nafsu. Zina yang keempat ialah zina lisan. Zina lisan berlaku apabila seseorang itu sengaja berkata sesuatu yang menaikkan nafsu dirinya atau individu bukan mahramnya. Zina alama yang kelima ialah zina luar. Zina luar pula terjadi apabila seseorang itu memegang alat kelamin individu lain dengan syahwat. Jenis zina yang kedua ialah zina muhsan. Zina ini terjadi saat seorang pasangan yang sudah menikah melakukan perselingkuhan seperti melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan pasangannya. Selain berdosa, jenis zina yang ini juga berpotensi menimbulkan bahaya berupa timbulnya penyakit kelamin. Oleh itu, hindarilah perbuatan zina dan lakukanlah hubungan seksual hanya dengan pasangan yang sah secara agama. Jenis zina yang ketiga ialah zina ghair muhsan. Berbeza dengan zina muhsan yang dilakukan oleh pasangan yang sah. Jenis zina ghair muhsan merupakan jenis zina yang dilakukan oleh orang yang belum sah menjadi pasangan suami isteri. Jenis zina ini seringkali dilakukan oleh sepasang kekasih yang tergoda dengan rayuan syaitan hingga melampiaskan nafsu mereka dan mengarah ke arah perbuatan zina. Pada hari ini, saya akan membentangkan kesimpulan berkaitan perbuatan zina. Secara keseluruhannya, Allah Subhanahu Wa Taala amat menekankan larangan kepada zina di dalam Al-Quran maupun hadis. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba berzina, maka keluarlah iman darinya. Keimanan itu seperti payung yang ada di atasnya. Kemudian jika ia berhenti daripada perbuatan itu, maka imannya akan kembali kepadanya.
Oleh itu, setiap umat Islam di muka bumi ini perlulah menjauhi perbuatan zina. Hal ini bertepatan dengan ayat 32 surah Al-Isra yang melarang umat Islam mendekati perbuatan zina dan seterusnya terjebak dengan gejala ini. Zina bukan sahaja dapat memusnahkan hidup individu yang telah terjebak, malahan ia juga dapat mencemarkan nama baik agama Islam. Selain itu, kita juga mestilah sentiasa berhati-hati dalam pergaulan yang terlalu bebas antara lelaki dan perempuan. Hal ini kerana apa yang dapat kita lihat pada zaman sekarang, pergaulan bebas dalam kalangan remaja kini banyak memberikan keburukan berbanding kebaikan kerana ia boleh membawa ke arah penzinaan yang berleluasa. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita perlulah mendidik diri kita agar sentiasa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dapat menjauhi segala hasutan syaitan daripada mendekati zina. Malah semua pihak juga haruslah berganding bahu untuk membendung masalah zina daripada terus berleluasa supaya kita dapat menjaga nama baik negara Malaysia kita sebagai sebuah negara Islam yang terkemuka di dunia. Sekian ini sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih.